Dia melibatkan China kerana penumpang China dalam tu. Agaknya mereka sebab nombor penerbangan itu ada juga nombor dia kongsi penerbangan. MH370 dia ada nombor yang bahagian China. Nombor kapal terbang China. Kapal terbangnya kapal terbang emas. Tapi nombornya nombor kapal terbang China. Umpama saya pernah naik daripada Jordan RJ182, tapi balik daripada Jordan ke Malaysia MH kapal terbangnya kapal terbang Jordan. Tiketnya tiket emas. Nombornya pun nombor emas, tapi kita naik kapal terbang Jordan. Jadi kalau kita tengok dalam sistem tuan-tuan, mungkinlah spekulasi juga tuan-tuan, mungkinlah bahawa Amerika ada ingat bahawa itu kapal terbangnya kapal terbang China. Sebab memang nombor tu nombor China tuan-tuan. MH tu daripada Kuala Lumpur tuan-tuan. Jadi kalau ada setengah beli tiket dengan nombor kapal terbang China lah. Sebab dia persekutuan antara China dengan tu tuan-tuan, dengan emas. Jadi dari situ Amerika pun tangkap ataupun rampas kapal terbang tu. Itu spekulasi tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan tengok Kedah Lani.blogspot. Dia ada beberapa puluh andaian yang sangat menarik. Dia kata kita bincang di luar kotak, jangan duduk dalam kotak. Bincang luar kotak, kata dia. Jangan duduk bincang kapal terbang ni kat mana, jatuh dalam Laut Cina Selatan. Jangan duduk fikir dalam kotak, fikir luar kotak. Luar kotak sebab apa? Sebab Amerika nak pulau apa, Spratly tu. Sebab mereka nak itu. Luar kotak, bincang luar kotak. Jangan duk bincang dalam kotak. Tuan-tuan, hari ni PC dibuat oleh Datuk Syamuddin. Reporter luar tak berapa nak tanya dah. Duk ulang benda sama. Tuan-tuan tengok reporter luar, banyak ramai mana yang tanya. Nampak majlis pun tak berapa nak elok, tak berapa hidup, tak berapa rancak tuan-tuan. Masya-Allah tuan-tuan. Itulah kita petik sikit-sikit lah tentang tu. Tuan-tuan baca Kedah Lani, dia beri satu andaian berapa 40 perkara. Cantik tuan-tuan perbincangan dia. Cukup cantik perbincangan dia. Tuan-tuan nak percaya tak percaya tak tuan-tuan lah. Tapi tengok perbincangannya tu cantik. Hampir 40 perkara. Hampir 40 perkara. Kita sambung balik tuan-tuan tentang ni. Cuma saya tak berapa nak reti tuan-tuan, sebab kita kena study juga tentang politik antarabangsa ni. Yang tu kita kena baca, mungkin pakar-pakar boleh bincang dalam hal ini. Dia tengok apa yang berlaku tanda kiamat dengan apa ni, kuasa-kuasa besar, permainan percaturan politik mereka, kaitkan dengan tanda-tanda kiamat tu. Itu mungkin boleh kena cari pakar-pakar 2-3 orang lah bincang tentang tanda kiamat ini tuan-tuan. Walaupun kita ni dah terlambat. Orang Amerika dah ada satu department dia, Rusia pun ada satu department tuan-tuan untuk bincang tentang benda-benda semua lah. Tanda-tanda kiamat ni. Sebab Nabi kita cerita detail kan dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan terpilihnya seorang ekstremis Benyamin Netanyahu ketika itu, mati dah ya tuan-tuan. Ketika itu oleh orang-orang Yahudi untuk memimpin mereka belum lama ini telah menyebabkan kebangkitan kaum muslimin Arab dari tidur mereka dan menyedarkan kelayakan mereka serta usaha mereka untuk rekonsiliasi dan membina persatuan. Tidak syak lagi ia merupakan suatu indikasi di antara sekian indikasi tentang dekatnya waktu peperangan tersebut. Semua ini menekankan bahawa suara pertentangan sudah meninggi dan ketegangan terus meningkat. Rupanya Netanyahu ini tuan-tuan adalah satu cara untuk mencepatkan lagi peperangan Armageddon itu. Dia makin mempercepatkan lagi. Bila dia jahat tuan-tuan, orang bangkit. Bila dia bunuh saja orang Palestin, Palestin bangkit. Tuan-tuan, bunuh lagi, tekan lagi, bangkit. Tekan lagi, bangkit. Begitulah keadaan. Macam kita nak buat kuih lah. Telur kita letak dalam tu, kena buat apa tuan-tuan? Biar ke? Kena pukul. Telur tu kena pukul. Pukul dia, barulah dia boleh jadi untuk buat kuih juga. Benda apa pun kena pukul juga tuan-tuan, barulah orang bangkit. Begitulah keadaan Netanyahu tu. Dia punya apa? Cara Allah nak bangunkan orang Islam yang sedang tidur. Orang Palestin mula bangkit,
Masjidil Aqsa mula penuh, tuan-tuan orang sembahyang, tuan-tuan mula bangkit. Rakyat dunia pun banyak dah pergi ke Gaza tu. Sekarang ni, hari ni hospital Gaza bom, esok start balik bina baru. Hari ni tuan-tuan masjid kena bom, esok duit dah sampai, buat balik. Begitulah keadaan di Gaza sekarang. Sebab tu derma banyak kita tumpu kepada Syria sekarang. Gaza dah sangat banyak, tuan-tuan. Masih banyak lagi perkembangan baru yang mengejutkan dan belum pernah terjadi, seperti mungkin maklumat ini telah lewat selama 3 tahun. Sebab kita baru baca buku ni. Buku ni dah buat 3 tahun dulu. Tuan-tuan, buku ni 3 tahun dulu. Jadi tuan-tuan punya knowledge tu terlambat. Sebab kita tak membaca, tuan-tuan. Kita tak membaca. Saya ni sebab saya buat kajian-kajian tu, jumpa buku ni, tuan-tuan nampak cantik buku tu. Kan saya bentang buku ni balik. Jadi maklumat disebut di sini, pertentangan keras antara China dan Amerika, semakin kuatnya ketegangan antara Rusia dan Amerika Syarikat, yang disebabkan oleh kerana Amerika menemui markah raksasa yang dirahsiakan yang dibangunkan oleh Rusia dan diyakini bahawa ia akan menjadi pusat kawalan nuklear. Jadi ini tuan-tuan, ini maklumat yang diberikan lah. Rupanya ada Rusia ni buat satu pengkalan nuklear yang sangat besar yang telah dapat dikesan oleh Amerika. Tapi tak berapa itulah, tuan-tuan. Amerika ni ke teknologi orang kata tinggi, tapi tak boleh nak kesan. Lepas orang buat beberapa tahun baru dapat kesan. Radar Amerika pun, tuan-tuan, radar dia Amerika, Rusia tu, tuan-tuan, dari segi teknologi dia, yang saya dengar seorang tentera cakap, teknologi Rusia dengan Amerika tu beza 10 tahun. Rusia tu lebih maju daripada Amerika 10 tahun ke depan. Tuan-tuan, contohnya kapal terbang yang landing macam apa? Macam helikopter tu. Siapa buat tu? Sebab kalau kita landing, tuan-tuan, kita pula, tuan-tuan. Kalau kapal terbang tu landing, tuan-tuan, macam helikopter, dia masuk pasir. Tapi Rusia berjaya buat. Rusia di antara negara yang berjaya buat, tuan-tuan. Amerika boleh buat ke tak lagi? Tak tahu boleh buat ke tak. Jadi teknologi ketenteraan ini, persenjataan Rusia dengan Amerika 10 tahun ke depan Rusia. Apa sebab Rusia tu 10 tahun ke depan? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Bantuan siapa? Bantuan siapa, tuan-tuan? Buatlah kajian sikit, tuan-tuan. Nanti kita buat kajian lah kenapa Amerika tu dengan Rusia tu ketara sangat perbezaan dari teknologinya. Persekutuan Turki dan Israel, yang ni saya tak erti nak baca, tuan-tuan. Payah juga sebenarnya tanda kiamat ni, tuan-tuan. Persekutuan Turki dan Israel diam-diam menggetarkan telinga kaum muslimin Arab, di mana mereka bersikap dengan sangat hati-hati. Kita tengok sekarang Erdogan. Benda ni berlaku sebelum Erdogan. Sebab Erdogan, tuan-tuan, iaitu yang masa Prime Minister dia tu yang perempuan tu, Turki yang perempuan, dialah yang memulakan hubungan di antara Turki dengan Israel, dan pasport Turki boleh masuk ke Israel dengan cop dalam pasport boleh. Dia ada hubungan diplomatik di antara Israel dengan Turki. Jadi sekarang ni tak ada lagi usaha memutuskan hubungan itu. Wallahu alam. Sama ada Erdogan dah putuskan ke belum, mungkin saya terlepas pandang di mana-mana ni, tuan-tuan. Rasa-rasa saya tak pernah lagi diputuskan hubungan diplomatik antara Turki dengan Israel. Melainkan saya terlepas pandang yang masa dulu kapal Marmara kapal apa dulu, tuan-tuan. Tak tahu masa itu dah putus ke belum dia punya hubungan diplomatik. Tak tahu. Dah putus ke belum, tak tahu. Dah putus dah? Belum lagi rasanya, tuan-tuan. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam hal ini. Kita agung-agungkan Erdogan. Di sebaliknya macam mana? Wallahu a'lam. Kesepakatan Amerika dan Jepun dan sebagainya, bagaimanapun suara perkembangan tersebut, apa yang jelas ialah bahawa semua pihak menunggu dan mengamati dengan saksama. Telitilah. Masing-masing menunggu, tuan-tuan, menunggu.
kuasa-kuasa besar yang ada ni tuan-tuan, tunggu masa saja. Masing-masing ada sesuatu yang disembunyikan. Masing-masing ada benda yang mereka tuan-tuan tak nak bagi orang tahu pun. Mereka yang negeri kecil-kecil ni tuan-tuan, masing-masing mendapatkan sokongan daripada negeri ini tuan-tuan. Begitulah kaedah di antara yang pegang atau digunakan oleh kuasa-kuasa besar dunia sekarang. Kedua, bilakah peperangan tersebut akan terjadi dengan tepat, iaitu Armageddon inilah? Jawapannya ialah hanya Allah yang lebih mengetahui. Kebanyakan dan dari ahli kitab mengatakan bahawa peperangan ini mesti terjadi sebelum tahun 2000 Masih. Kerana mereka sekarang sedang menunggu-nunggu penyelamat Al-Masih yang akan datang atau turun untuk menyelamatkan mereka. Pandangan kedua, dia tunggu 2000, tahun 2000 dah berlalu tahun 2000. Kenapa mereka jangkakan Nabi Isa akan turun pada tahun 2000? 1999 Nixon, presiden mereka, telah mengatakan kita siapkan semuanya tuan-tuan, sehingga 99. Masuk 2000 kita serah semuanya kepada Al-Masih. Itu kata Nixon, presiden Amerika yang kita baca bulan lepas. Tuan-tuan, jadi jelas pada kita bahawa mereka menunggu tahun-tahun demi tahun untuk kedatangan Isa Al-Masih. Sebagaimana kita pernah sebut, walaupun mereka sebenarnya mengatakan Isa itu telah mati. Menurut kaum Yahudi tentang peperangan ini, mereka mengatakan bahawa mereka sekarang sedang menunggu-nunggu penyelamat atau raja yang mendapat ilham yang bernama Mesias atau Al-Masih, yang akan memimpin mereka untuk menguasai dunia. Sedangkan mereka telah mendakwa dan menentukan bahawa hal itu akan terjadi pada bulan April 1998 atau setelah 50 tahun sejak berdirinya Israel, yakni negara Israel. Perkara ini terdapat dalam perbahasan tuan-tuan seorang pop ni tuan-tuan, ataupun orang agama dia, yang berjudul Beberapa Perhatian di Kitab Daniel. Ada dalam tu tuan-tuan disebutkan. Jadi mereka jangkakan 1998 setelah 50 tahun tertegaknya negara haram Israel, bermula daripada tahun 1947 tuan-tuan, sehingga sekarang berapa tahun dah, 1998 dijangkakan. Mereka menjangkakan bila Al-Masih itu apa makna tuan-tuan? Al-Masih itu Dajjal Al-Masih. Orang Kristian tunggu Al-Masih Nabi Isa, orang Yahudi tunggu Al-Masih Ad-Dajjal. Tuan-tuan, jadi kita dah jelaskan pada tuan-tuan bahawa Yahudi ni dia ada satu puak, nama puak Yahudi Ashkenazi. Itu nota lama tu tuan-tuan, nota lama kita tu yang tahun-tahun lepas ni. Yahudi Ashkenazi ni datang daripada Yahudi yang besar lagi, daripada itu Yahudi Khazaria. Bawah tu keluar lagi satu Yahudi elit daripada Khazaria, itu Yahudi Ashkenazi. Dan daripada Ashkenazi inilah akan lahirnya Dajjal laknatullah alaih. Mereka menunggu dari situlah. Dan kita pun telah jelaskan Dajjal ini akan keluar di mana tuan-tuan? Di Iraq tuan-tuan, di Iraq, di Iran tuan-tuan, di Iran. Yang nama satu tempat nama Samarat. Saya takut kita ni terlepas satu perkara. Sama ada Samarat itu di Iraq ke atau di Iran ke tuan-tuan, tapi dia lebih pada di Iraq kalau untuk Syiah. Tapi kalau untuk Ad-Dajjal ini tuan-tuan, untuk orang Yahudi, dia akan keluar di satu tempat nama Samarat di wilayah Iran. Tak silap ni tuan-tuan. Kita ada satu lagi yang S juga depan. Allahu Akbar. Wilayah itu bermula S juga, berada di Tel Aviv tuan-tuan, di bawah kekuasaan Tel Aviv. Tempat itu dikatakan tempat lahir Dajjal. Beberapa lokasi lah. Tempat Dajjal akan keluar di Iran tuan-tuan, di satu negeri nama bukan Samarat, minta maaf tuan-tuan, Samarat ni di Iraq. Samarat tu tempat orang Iran tunggu imam dia ke-12 tuan-tuan.
Tapi Aspahan ni di Iran. Aspahan itu Nabi kita pernah bersabda, Dajjal akan keluar daripada negeri yang namanya Aspahan. Aspahan sekarang berada di dalam wilayah Iran. Di situ ada sekarang ini 20,000 Yahudi. Lalu Nabi kita bersabda, ya, Dajjal ini akan disokong oleh 70,000 orang Yahudi di satu tempat nama Aspahan. Di situlah Dajjal akan isytiharkan diri di Iran. Jadi kalau kapal terbang tu digampar oleh Iran tu, agaknya Dajjal kot. Gurau saja tu tuan-tuan, gurau saja. Tapi kaitan dengan Iran tu tuan-tuan, kaitan dengan Iran tu. Iran ni Syiah tuan-tuan. Syiah ni dia yang kata pengarang kitab kita ni, dua musuh kita, Rusia ataupun Iran, ataupun Syiah lah. Jadi itu tentang Ashkenazi yang saya bentang lama dah dulu tuan-tuan. Ashkenazi, daripada situ datangnya Dajjal, dan daripada situ juga tuan-tuan kita pernah bentang Dr. Isa bin Daud pernah kata bahawa Yahudi Ashkenazi ni dia ada penyakit, 12 penyakit yang melahirkan dia menjadi, sebab penyakit itu dia, orang yang kena penyakit itu jadi cerdik, tapi umurnya tak panjang tuan-tuan, umur tak panjang. 12 penyakit. Daripada sini saya pernah bentang pada tuan-tuan bahawa satu hadis Nabi menjelaskan bila Ya'juj Ma'juj dah keluar. Saya nak kaitkan ni tuan-tuan, takut tuan-tuan terlepas nota tu. Saya nak kaitkan Yahudi Ashkenazi yang dikatakan oleh Dr. Isa Daud, penyakit dia tu yang kata 12 penyakit tu yang melahirkan orang genius tu tuan-tuan. Orang genius tu melahirkan orang genius. Penyakit tu melahirkan orang genius. Jadi kita nak kaitkan yang itu dengan apa tuan-tuan? Dengan apa yang berlaku. Allah SWT tadi aku ingat tak ingat pada tuan-tuan. Jadi Ashkenazi ni daripada satu hadis Nabi yang Nabi kita kata bila Ya'juj Ma'juj keluar, mereka tidak boleh dibunuh oleh sesiapa, sehinggalah mereka akan dibunuh oleh satu penyakit yang matikan mereka sekaligus, iaitu penyakit yang datang daripada lubang hidung unta. Ulat tu tuan-tuan, datang dari lubang hidung unta. Ulat tu merebak kena pada Ya'juj dan Ma'juj. Nabi kita cerita, kita ambil hadis ini tuan-tuan, pergi kepada penyakit 12 tadi. Mereka akan mati cepat tuan-tuan, mereka akan mati cepat. Tapi dengan penyakit itu mereka boleh jadi cerdik. Itu hanya kepada Ashkenazi saja. Di Amerika 4 hingga 5 juta Ashkenazi itu tuan-tuan di situ di Amerika. Kebanyakan mereka ni terkena penyakit. Allah Alam tuan-tuan, itu kajian-kajian orang lah yang pernah saya baca dan saya pernah bentangkan pada tuan-tuan di sini. Daripada sini tuan-tuan, nota kita tadi tu bahawa mereka menunggu Al-Masih, iaitu Dajjal tuan-tuan. Syiah pun tunggu juga Al-Masih, tunggu Nabi Isa, tunggu Imam Mahdi, tapi yang keluarnya Dajjal tunggu. Yang ditunggu oleh Syiah tu tuan-tuan, Dajjal juga. Yang dia kata imam yang ke-12 tu sebenarnya mereka menunggu apa? Dajjal sebenarnya. Sebab Yahudi dengan siapa? Dengan Syiah itu kan adik-beradik, lain ibu satu bapa. Adik-beradik satu bapa, lain ibu tuan-tuan. Seterusnya beliau berkata, yakni seorang daripada orang besar Kristian ini atau Yahudi ini berkata, munculnya negara Israel, kemudian munculnya Al-Masih yang pendusta. Tuhan telah menjelaskan jarak waktunya dengan berkata, kebenaranlah yang akan aku sampaikan kepadamu, bahawa belum berlaku satu generasi ini, maka ini semua akan terjadi. Pada waktu itu menurut mereka,